Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Buku Zaid Biruni and welcome back to our YouTube channel Bang Buku Official, saluran YouTube yang menjadikan pelbagai konten-konten menarik tentang buku kepada anda semua. Untuk video kali ini, aku akan review satu lagi karya hebat daripada penulis Tuan Hilal Ashraf, iaitu Sumpahan Legenda. Kalau hari tu, selepas aku post video Saga Hero punya review, agak banyak juga request untuk aku review siri Hikayat Satria-Satria Sejati juga daripada penulis Hilal Ashraf. Tapi memandangkan kedua-dua siri tu aku baca sebelum daripada tertubuhnya YouTube channel Bang Buku Official tau. So kalau korang perasan, video yang aku rakam, yang aku post selepas daripada Saga Hero tu, memang semuanya aku baca sambil aku cari point lah untuk aku selitkan dalam review. So bila nak review buku yang kita dah baca lama kan, benda tu akan, orang kata macam mana, berlaku keralatan lah. Dan to be honest juga, bila aku tengok balik video Saga Hero tu, aku sendiri rasa macam I should give more, ataupun aku tak berpuas hati lah dengan poin-poin yang aku sampaikan. Sebab ialah buku-buku Tuan Hilal Ashraf ni memang hebat-hebat. So rasa macam tak puas lagi nak kasih korang betul-betul attract dengan buku tu. Okey, kembali pula kepada cerita Sumpahan Legenda tadi. Tapi Hikayat Satria-Satria Sejati tu, insya-Allah kalau ada masa, ada peluang, mungkin akan ambil masa lah untuk aku review. Mungkin aku baca balik ke macam mana kan, insya-Allah. Okey, kembali pula kepada Sumpahan Legenda tadi. Okey, untuk Sumpahan Legenda ni, in contrast with series Saga Hero dengan Hikayat Satria-Satria Sejati punya series, buku ni dia tak ada sequel, dia tak ada kronologi ataupun sambungan lah. Sumpahan Legenda ni dia menceritakan tentang seorang kanak-kanak yang bernama Rusdi, di mana kanak-kanak ni dia kehilangan mak ayah dia lah. So dia bertekad untuk balas dendam. Okay. So dia bertekad nak balas dendam untuk mak ayah dia. Okey, dalam satu perjalanan ketika dia diculik, and ada seorang lelaki menyelamatkan dia lah. So bila dia tengok lelaki ni macam terror silat, terror seni pertahanan diri, dia pun request dengan lelaki ni untuk join ataupun nak berlatih dengan lelaki ni. So selepas daripada bersetuju dengan lelaki tadi tu bernama Aslim. Alah, ya Allah, bunyi noting pula. Sorry Okey. So bila dah bersetuju, diorang pun duduklah dalam sebuah pergunungan, mengasingkan diri daripada dunia luar untuk berlatih lah. Okey, cerita fasal world building ataupun setup dalam Sumpahan Legenda ni, latar masa ataupun latar belakang, latar zaman dalam cerita ni, dia menggambarkan satu era yang berada dalam kegelapan dan jauh daripada petunjuk Islam lah. Dunia time tu memang sangat menekankan pendidikan ilmu silat ni, sehingga kan banyak berlaku pembunuhan. Sebab apa? Sebab time tu ada satu title ni yang menjadi rebutan pesilat-pesilat ataupun pendekar-pendekar dari seluruh dunia, itu legenda. Di mana legenda ni, kalau kita nak dapatkan title legenda tu, kita kena bunuh pemegang title legenda sebelum tu. So barulah kita akan dapat title tu. So kenapa title legenda ni menjadi rebutan? Sebab bila once kau dah jadi legenda tu, kau akan dapat kekayaan seluruh dunia. Daripada kerajaan utara, timur, barat, selatan, semua akan bagi kau harta dan kekayaan lah, akan sanjung kau lah. Tapi sampai satu tahap, bila kau jatuh, bila kau dah kena bunuh, that's mean kau punya title legenda tu akan berpindah kepada orang lain pula. Kembali pula kepada cerita Rusdi dengan Aslim, untuk guru dia. Lebih kurang dalam masa 10 tahun dia orang berlatih dekat pergunungan tu, akhirnya Rusdi ni dia buat keputusan lah, dia dah bersedia untuk balas dendam. So dia keluar dari pergunungan tu untuk cari pembunuh mak ayah dia. Even tok guru dia Aslim sendiri pun dah banyak kali pesan, jangan balas dendam ni tak baik apa semua kan. Tapi Rusdi tetap bertekad lah dengan dia punya tujuan dia, dengan prinsip dia untuk cari pembunuh mak ayah dia kan. Dan bila dia terdedah dengan masyarakat luar, dekat situ dia mula kenal tentang title legenda ni. So dekat situ sedikit sebanyak menyebabkan dia terdetik untuk dapatkan title tu. Tapi bagaimanapun dia tetap nak selesaikan misi dia lah untuk cari pembunuh mak ayah dia. Okey, dalam nak cari mak ayah dia tu, bila dia dah jumpa pembunuh mak ayah dia, dekat situlah dia tahu yang sebenarnya mak ayah dia ni meninggal dunia juga kerana mempertahankan ataupun menyembunyikan tempat persembunyian legenda, yang pemegang legenda time tu lah. So nak dijadikan cerita, pemegang legenda time tu dia bersembunyi daripada dunia luar. Dia memang tak tunjuk muka dekat orang. So menyebabkan title legenda tu tidak berjaya dirampas oleh siapa-siapa. So benda tu menyebabkan dia juga
menyalahkan legenda tu lah. Dan sekali dia pun nak bunuh legenda tu juga, sebab memang dia rasa legenda tu lah yang menjadi punca kepada kematian mak ayah dia. Yang menariknya pasal cerita ni, dekat sini ada twist bila dia dapat tahu yang sebenarnya Aslim tu adalah legenda. So aku tak nak spoil macam mana ending dia, tapi yang aku boleh katakan dia punya ending memang sangat tip top, sangat best. So korang kena baca lah buku ni untuk dapat tahu apa ending dia, apa kesudahan cerita ni, apa kesudahan yang berlaku antara Aslim dengan Rushdie tadi. Okey, bercakap pasal tema yang cuba diketengahkan dalam cerita ni pula, dia isu dendam, isu pendosa yang nak kembali kepada pencipta dia. Dan buku ni ataupun cerita ni memang sangat-sangat menyulam tema persilatan lah, dunia persilatan yang memacu keadaan zaman tu kan. So message yang diketengahkan dalam cerita ni pula adalah bagaimana dendam ni dia bukan sahaja merosakkan Rushdie tu tau. Dia bukan sahaja merosakkan pendendam tu, bahkan dia merosakkan orang sekeliling dia. So even dalam cerita ni pun Rushdie ni dia berada dalam satu circle yang sangat baik, yang sangat positif, di mana circle ni dah cuba orang kata usaha untuk bagi kesedaran dekat Rushdie ni supaya tak payah balas dendam kan. Tapi dia ni seorang yang degil lah, kiranya Rushdie ni seorang yang degil lah. So actually karya-karya Hilal Ashraf ni mostly dia bawa pattern yang sama, dengan message yang hampir sama, dengan perjuangan yang hampir sama, iaitu nak menegakkan Islam dalam sesebuah masyarakat ataupun zaman kan. Tapi buku ni specialnya sebab Sumpahan Legenda dia bertemakan perjuangan untuk menanam agama Islam itu dalam diri seorang individu. So itu yang menjadikan buku ni lain berbanding dengan buku-buku Hilal Ashraf sebelum ni. Dan buku ni aku boleh katakan almost perfect lah in term of character development, in term of plot, setup dan juga dia punya world building. Sebab bagi aku memang jarang lah kita nak jumpa buku-buku yang dia punya world building tu relate dengan seni silat. Bahkan Hilal Ashraf ni dia garap world building dia yang bertemakan dengan seni silat Melayu tadi dengan cara dia tersendiri. So benda tu menarik lah. Dan part yang paling aku suka dalam cerita ni adalah bagaimana Hilal Ashraf ni dia menutup cerita dengan jawapan kepada persoalan kenapa buku ni, kenapa cerita ni dinamakan sebagai Sumpahan Legenda. Mungkin ada yang menyentuh emosi, ada yang sedih, ada yang happy. Tapi however, aku berpuas hati dengan cerita ni. Untuk recommendation pula, memang aku recommendkan buku ni dekat korang yang nak berjinak-jinak dengan karya-karya Hilal Ashraf. Korang boleh try baca buku ni dulu, sebab buku ni dia memang tak ada sequel berbanding dengan trilogi Takdir, dengan pentalogi Saga Hero, Hikayat Satria Sejati. Mungkin agak heavy jalan cerita yang panjang. So mungkin korang boleh baca buku ni dulu. Untuk korang yang tercari-cari scene-scene fight yang memang gempuk, yang memang world building dia relate dengan seni silat Melayu, korang boleh baca jugalah buku ni. Apapun, overall memang aku boleh cakap di Solo Masterpiece memang highly recommended. And kudos to Hilal Ashraf sebab dia mampu menghasilkan karya yang memang tidak pernah membosankan. Walaupun macam aku cakap tadi lah kan, dia ada pattern-pattern yang lebih kurang sama, tapi bila baca kita tak boring, kita rasa macam puas hati baca buku dia. Okay, so aku rasa that's all untuk review kali ni. Mungkin agak pendek sikit lah video kali ni, sebab aku ada dapat komen-komen ataupun suggestion daripada korang lah, yang mana korang cadang supaya video review ni dipendekkan sikit, mungkin nak lebih ringkas dan padat dia punya poin-poin kan. So aku harap korang enjoy lah video kali ni. Dan jangan lupa untuk dapatkan Sumpahan Legenda ni ataupun karya-karya Hilal Ashraf yang lain dekat link Shopee yang aku letak dekat description box kat bawah. Okay, so apa-apa korang boleh komen je, apa-apa cadangan pun korang boleh komen je. Lastly, jangan lupa untuk follow kita orang dekat media sosial kita orang, TikTok, Instagram dan Twitter Bang Buku Official. Dekat situ untuk dapatkan banyak konten-konten menarik, update pasal kita orang. So kalau video ni bermanfaat, korang jangan lupa untuk tekan butang subscribe sebagai tanda support, dan juga jangan lupa untuk tekan butang loceng, so korang tak akan terlepas lah video-video kita orang yang akan datang selepas ni. That's all from your Bang Buku Zayad. See you when I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.